اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Penolong Pengarah Unit Kerohanian dan Kepimpinan Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Cikgu Syafi'i bin Haji Muhammad Nur, Pengetua SMK Felda Seri Sendayan. Yang dihormati Cikgu Zamzaitul Akmal Hisham bin Ahmad Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan. Cikgu Rozlina binti Awang, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan. Dr. Salim bin Hassan, Pengerusi Persatuan Alumni SMK Felda Seri Sendayan dan AJK Alumni. Barisan ketua-ketua bidang, kaunselor sekolah, rakan-rakan guru, para ibu bapa serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara dalam talian sekali lagi pada pagi Jumaat, penghulu segala hari menghadiri majlis bacaan Yasin dan tazkirah pagi anjuran Panitia Pendidikan Islam SMK Felda Seri Sendayan dengan kerjasama Persatuan Alumni SMK Felda Seri Sendayan. Majlis yang diadakan setiap minggu ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk saling ingat mengingati antara satu sama lain untuk kita sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tazkirah, yakni peringatan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saban tahun Ma'al Hijrah disambut dengan penuh keinsafan dan cita-cita untuk menjadikan tahun baru lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sambutan ini sedikit sebanyak dapat terus dihayati dan disemarakkan walaupun kita masih berjuang untuk menamatkan pandemik COVID-19. Adakah kita semua jelas dengan matlamat utama yang ingin dicapai saban tahun? Bagi menjawab persoalan itu, pihak sekolah berbesar hati telah menjemput penceramah jemputan untuk mengetuai bacaan Yasin kita pada pagi ini, seterusnya menyampaikan tazkirah yang bertajuk Visi dan Misi Tahun Baru Hijrah. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita pada pagi ini, moleklah kiranya saya bacakan serba sedikit latar belakang Ustaz Muhammad Zamri bin Basir. Okey, nama diberi Muhammad Zamri bin Basir, berasal dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, berkelulusan sarjana pengurusan pendidikan. Okey, pertamanya beliau berkhidmat di Sarawak lebih kurang selama 24 tahun.
Jawatan terakhir beliau di Sarawak ialah penolong pengarah sektor pendidikan Islam JPN Negeri Sarawak. Mula bertugas di bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia pada Jun 2014. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Penolong Pengarah Unit Kerohanian dan Kepimpinan Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi memimpin bacaan Yasin dan seterusnya menyampaikan tazkirah pagi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini daripada SMK Felda Sri Sendayan. Yang saya hormati, lagi saya kasihi, yang bahagia Encik Syafi'i Haji Muhammad Noor, Pengetua SMK Felda Sri Sendayan. Encik Zamzatul Akmal Hisham Ahmad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, bersama dengan semua guru-guru penolong kanan di SMK Felda Sri Sendayan ini. Tidak dilupakan juga yang berusaha Dr. Salim bin Hassan, Pengurusi Persatuan Alumni SMK Felda Sri Sendayan. Yang bahagia Encik Muhammad Rizwan bin Ghazali, Ketua PIBG. Seterusnya para asatiza, tuan-tuan, guru-guru, juga warga SMK Felda Sri Sendayan ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya, atas inayah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersua muka dalam pada alam maya ini, ya, pada norma yang baru ini, ya, dalam hashtag norma baru, segalanya baru bagi kita. Tapi sekarang tak baru dah, masuk tahun kedua, memang tak baru dah, jadi lama dah kita ni, dah biasa dah. Jadi norma biasa dah kita ni, bukan norma baru dah. Namun begitu, alhamdulillah, terima kasih di atas undangan daripada SMK Sri Felda Sendayan, SMK Felda Sri Sendayan ini. Atas undangan sahabat saya juga, Ustazah Zuraidah Hamidun. Ya, lama dah dia tanya bila free. Bila free itu memang banyaklah, sebab hari Jumaat tuan-tuan, kalau kami di bahagian pendidikan Islam ini di Kementerian Pendidikan, kami menganjurkan setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga pukul 9 satu program dinamakan J Baiti ataupun Jom Baca Yasin dan Tinta Ilmu. Dan hari ini kita jemput yang bahagia Ustaz Aslim Bollywood untuk memberikan ceramahnya, ya, dalam Jom Baca Yasin dan Tinta Ilmu ni. Tuan-tuan boleh ikuti di FB. Dan kalau tuan-tuan sudah tengok Majlis Bicara Wahyu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga kita buat sebulan sekali. Dan minggu lepas kita buat dengan yang bahagia Datuk Dr. Haji Fazlah Khamsah, ya, yang pakar motivator kita terkenal. Itu dua program yang kami anjurkan. Dan Bicara Wahyu itu di bawah program unit saya, insyaAllah. Namun begitu, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah pagi ini tuan-tuan kita akan membaca Yasin dan juga doa munajat. Kemudian selepas itu saya akan sampaikan sedikit tazkirah sekadar yang mampu untuk anak-anak, juga untuk tuan-tuan dan perempuan kita kongsi bersama dengan tajuk visi dan misi pada tahun Hijrah ini 1443 Hijrah, insyaAllah. Pertamanya kita hadiahkan bacaan Yasin kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, ahli keluarga baginda. Itu yang pertamanya. Kalau baca Al-Quran pun jangan lupa kita niatkan, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan, jangan lupa kalau kita baca Al-Quran, wa'imma surah Yasin dan apa juga surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini dan hari-hari yang lain, kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita. Ya, jangan kata dah mati baru nak sedekah pada bapak, tak. Mak bapak masih hidup pun kita sedekahkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Mudah-mudahan, ya, kalau yang dah meninggal dunia yang telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, sampai bacaan Yasin anak kepada ibu dan bapa. Yang ketiganya, kita baca Yasin khusus pada mereka yang telah mendahului kita, ya, khusus sekali kepada mereka yang terkena virus COVID-19 yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita doakan semua rakan-rakan sahabat kita, sahabat-sahabat guru kita, sahabat anak-anak didik kita, dan begitu juga masyarakat di sekeliling kita ataupun di mana saja yang telah pun pergi menemui Allah SWT sama ada akibat COVID-19
ataupun akibat-akibat kemudian asbab yang lain. Mudah-mudahan ruh mereka berada di kalangan orang beriman dan beramal soleh insya-Allah. Kita mulakan bacaan Yasin kita dengan Al-Fatihah istighfar, kemudian selawat 11 kali dan kemudian kita Al-Fatihah dan juga Yasin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. أما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أننعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مسجون يا مجري البهار والعيون يا من خزائن بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تجحبنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في هرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم انقلهم من ضيق القبر والنحور إلى جنات الخلود إلى ظل الممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجالنا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sedikit tazkirah daripada saya untuk peringatan kita bersama. Tapi dalam masa tazkirah nanti tuan-tuan jangan terkejut, dia bila dah bercakap tu kadang-kadang terkeluar bahasa negeri kita. Sebab saya orang Bilah. Dia orang Nagawi ni tak lari. Mungkin orang di Sendayan, Fedah Sendayan ni orang hebat-hebat. Ya, sebab ada daripada New Zealand Pahang lah. Ya, ada daripada negeri-negeri lain kan. Ada daripada Paris dan sebagainya. Ada daripada New York. Itu banyak pelbagai campuran di Fedah, pelbagai. Tapi kalau orang di Sembilan ni dia pergi mana pun, ya, dia takkan lepas perkataan lari tu. Sebab kadang-kadang orang kata asal daripada mana? Ya, asal pada Bengat. Mana ada Bengat? Bongek ada. Ya. Siapa orang Pilah dia tahu bongek kat mana. Tapi oleh kerana nak jaga perkataan tu tak boleh tahu, orang kata nak menjurukkan di Sembilan tu Bengat. Bongek jadi Bengat. Okay. Itu di antaranya. Tapi kalau terkeluar minta maaf aja. Tuan-tuan dan puan, visi dan misi pada tahun Al-Hijrah, ya, tahun baru ini kita tahun kita akan sambut tahun. Confirm kita akan jumpa 1 Muharram dan confirm kita akan jumpa 1 Disember kalau kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT. Allah berikan kita nyawa, berikan udara untuk kita bernafas. Insya-Allah Ta'ala, izin Allah, biiznillah kita jumpa tahun baru. Tapi apa yang ada tahun baru? Ya, kadang-kadang kita jumpa tahun baru macam tu, azam tahun lepas. Ya, tahun 1442 Hijrah azam kita untuk khatam Al-Quran paling tidaknya 1 tahun Hijri sekali. Nasib baik ada Ramadan tuan-tuan. Tak ada Ramadan susah kita nak khatam. Sebaik ada bulan Ramadan. Tak ada Ramadan payah. Sebab sebut Ramadan maka itulah bulan Al-Quran. Ya, itulah bulan yang diturunkan Al-Quran. Namun begitu, untuk kita mencapai visi dan misi macam sekolah lah, nak mencapaikan visi dan misi bagaimana nak menjadikan sekolah SMK Sri Felda Sendayan ini sekolah yang hebat di Negeri Sembilan contoh, ataupun yang hebat di seluruh negara, ataupun sebagai sekolah yang dipandang di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa. Itu semua ada visi dan misinya.
Jadi kita ini, tuan-tuan, saban tahun kita dengar lagu. Ini saya cuba nyanyi sikit lah. Kalau tak sedap, tutup telinga. Kalau sedap, boleh buat jadi radikal. Lagu yang tak pernah kita lupa. Orang macam mana pun lagu evergreen tetap ada. Lagu yang saya dengar pun daripada saya kecil, inilah lagunya. Lagu Hijrah. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu tak boleh sambung. Sambung. Tuan-tuan bertanya. Nanti boleh sambung. Pengacara sambung. Ya. Kalau nak sambungnya, kita jumpa kuliah akan datang. Okey. Yang pertamanya, hijrah itu pengorbanan. Dalam masa yang singkat ini, saya diberi masa singkat dia. Ustazah Zuraidah kata jangan lebih-lebih masuk. Kan penuh penalti. Jadi tak boleh lebih masuk. Kita ikut masa yang ada, insya-Allah. Ya. Yang pertama itu hijrah itu pengorbanan. Tuan-tuan, bagaimana pengorbanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pengorbanan yang ada oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ini di antara orang yang hebat, pengorbanan bagaimana nak menjadikan hijrah itu berlaku dan menjadikan satu detik sejarah perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Semuanya perlu pengorbanan. Macam kita perlu pengorbanan. Tuan-tuan, pada masa sekarang ini dalam pandemik COVID-19, kita berada dalam perintah kawalan pergerakan PKP, ada yang PKPD, ada yang masuk dah fasa 2, ada yang masuk fasa 3, kita ni 9 sama. Ya, saya duduk di Putrajaya pun sama. Jangan nak kata nak ni 9 belum. Lama tak balik kampung ni. Ya. Durian banyak dah kata orang kampung ya. Masa ni tak boleh ngaku dah orang kampung ya. Sebab apa, durian banyak pun tengok yalah kan. Itu masuk di kawasan Rambau tu kan ya, kawasan Rambau tu ada cerita pasal durian kan. Itu belum di Felda Senayan ni kan. Durian banyak tetapi orang tak ada orang nak beli sebab orang tak boleh melintas negeri, melintas daerah ya, apatah lagi melintas negeri. Jadi kita pun lama tu entah jalan Bukit Putih pun dah lupa kan. Dulu Bukit Putih hari selalu kita lalu. Okey. Bagaimana pengorbanan kita nak menjadikan realiti itu perlu ada. Jadi dalam kita nak menjadi visi dan misi ini ada 3 perkara. Kita ada pengorbanan, kita ada perjuangan dan kita ada persaudaraan. Ketiga-tiga ini membentuk penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun la hijratu ba'da fath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya kita sekarang ni hijrah apa? Hijrah nak kita ambil ialah yang pengorbanan yang pertama, hijrah kita daripada yang sebelum ini bukan tidak berapa baik, bukan tak baik, berbaik, tapi tak berapa baik kepada yang lebih baik. Tak apa Ustaz, saya nak hijrah daripada Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur, boleh, tak ada masalah. Itu pun hijrah ya. Tapi hijrah kita daripada Negeri Sembilan mungkin kita balik kampung untuk jadi yang tidak bekerja, mencari pekerjaan yang lebih baik. Cari pekerjaan ataupun mencari pendapatan yang lebih baik, mencari penghidupan yang lebih baik di tempat lain, bukan saja di Kuala Lumpur. Tapi kita orang ni 9 ni biasalah ya, nak pergi Kuala Lumpur, hebat Kuala Lumpur kan ya. Bila sebut dulu Kuala Lumpur, dah Kuala Lumpur. Masa lepas SPM pun tuan-tuan, saya duduk kampung pun tak lama. Duduk lepas tu sekolah di Syekh Zain ya, sekolah di 3 tahun di Ampangan, Sekolah Menengah Agama Ampangan. Lepas tu SMK Syekh Haji Muhammad Said. Mungkin ada kawan-kawan di sana. Lepas tu terus di Sarawak, singgahlah 24 tahun di Sarawak. Kemudian balik ke sini semula. Penghijrahan tu kita perlu dengan pengorbanan untuk kita mencapai sesuatu yang kita ingin. Sesuatu yang hebat. Oleh sebab itu Nabi SAW disebut kenapa berhijrah? Sebab Allah nak menjanjikan bahawa agama Islam kita ini, ad-dinul Islam, tersebar dengan luas. Tersebar luas tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang penuh dengan keganasan, dengan cara yang penuh dengan kekejaman, tidak. Dia nak menjadikan bahawa apabila di Makkahul Mukarramah dah mula tak jadi walaupun secara senyap masih kaum kafir Quraisy dah mengetahui, dah mula menyeksa orang-orang Islam yang masuk Islam, dah berpakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Jadi pengorbanan Nabi meninggalkan Makkahul Mukarramah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang Islam yang lain. Mula-mula disuruh orang Islam dulu. Akhirnya perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mencapai visi dan misi ad-dinul Islam. Ya. Kalau tak berlaku perpindahan, tidak disuruh oleh Allah SWT dalam aturan Allah, ya, dalam perancangan Allah, belum pasti Islam sampai kepada kita pada masa ini. Ya, belum pasti. Sebab
ketika itu di Mekah dah mula dah perancangan, mula menindas orang Islam, mula dah orang Islam diseksa, dan perancangan yang paling hebat, perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang paling hebat sekali. Dia oleh kaum Quraisy, dan sebab itulah perlukan pengorbanan. Siapa? Pengorbanan yang berlaku adalah pengorbanan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di Gua Thur ketika duduk macam mana? Di situlah berlakunya dia duduk dengan duduk bersela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya. Ada binatang berbisa mematuknya, tetapi Nabi kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, ya sesungguhnya Allah bersama-sama. Kita pun jangan sedih tuan-tuan dalam keadaan pandemik ini. Jangan sedih. Memang kita sebut, kita akui ramai yang terkesan. Namun ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam menghadapi dugaan. Sabar dalam menghadapi segala. Sebab sabar itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran hampir 90 kali itu. Menyatakan bahawa, alah kadang-kadang kata Ustaz cakap senang, cakap sabar je lah kata. Siapa nama orang sabar yang untung? Hari-hari kena sebut sabar. Sabariah ke? Sabariah pun orang panggil sabar ke? Oh, Kak Sabar. Kan sabar tu kan? Jadi semua tu untuk nama orang sabar. Ya, dia sentiasa sabar. Dia sentiasa ada di mana kesabaran itu. Dia katakan sabariah. Ya. Sebab macam-macam Allah sebut sabar dalam Al-Quran 90 kali, maknanya perkataan ataupun kalimah yang hebat dan perbuatan yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sabar dan solat. Jadi kalimah sabar ini memang mudah kita ungkap, tetapi menjadi kehebatan di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tengok kehebatan. Itu tentang pengorbanan. Semuanya perlu pengorbanan. Selain daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana masa itu pemuda Quraisy yang hebat-hebat, yang kuat-kuat mengepung rumah Nabi nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tidur ketika itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda yang hebat pengorbanannya. Kalaulah ketika itu orang Quraisy tak tengok orang yang tidur, bunuh terus, maka yang terbunuh adalah Sayyidina Ali, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengorbanan. Ya, itu pengorbanan. Kita sekarang ni baru disuruh oleh pengetua buat PDPR, contoh bukan Federasi Senayan, tidak, Federasi dengan hebat, the best, ya, suruh buat PDPR macam-macam alasan, ya. Tuan-tuan, saya duduk 24 tahun di Sarawak, berada di PPD 8 tahun, di JPN 7 tahun, ya. Banyak pengalaman bersama dengan guru-guru kita di sana. Banyak pengalaman dengan guru besar pengetua di Sarawak. Pelbagai dugaan, rintangan yang dihadapinya. Tapi untuk mendidik anak-anak mereka, mendidik anak bangsa, insya-Allah mereka masih kuat. Walaupun kadang-kadang tarik perahu. Mula-mulanya kita naik perahu, lepas tu perahu naik kita, tuan. Ya. Saya dengar cakap orang, tapi bila pergi ke sebuah tempat tu, sungguh mula-mula naik perahu elok, cantik, naik perahu panjang tu kan. Lepas tu perahu naik kita, sebab airnya, orang kata airnya cetek, kita angkat perahu nak jalan. Itulah. Mula-mula kita naik perahu, lepas tu perahu naik kita. Okey, itu semua pengorbanan, ya, pengorbanan untuk berjaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila dah ada pengorbanan, perlu perjuangan. Ya. Hijrah itu perjuangan. Kita perlu perjuangan untuk mencapai visi dan misi pada tahun hijrah. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah untuk berjaya perlu pengorbanan dan perlu perjuangan. Perjuangan apa? Bermula daripada pengurusan kita tertinggi, dan juga pengurusan daripada sehinggalah kepada guru dan sehinggalah pada anak didik. Guru perlu berjuang. Anak didik perlu berjuang. Ibu bapa pun perlu berjuang untuk membantu anak-anak kita berjaya di dalam pelajaran dan pembelajaran. Berjaya dalam hidupnya perlukan perjuangan. Perjuangan apa? Yang pertama, dalam keadaan sekarang ini perjuangannya, kita perlukan masa untuk menghadapi PDPR yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan. Tak ada lain dan sebagainya. Itu masalah yang kedua. Mungkin kita boleh buat cara yang lain. Namun tetap ada. Di rumah berlaku pembelajaran dan pengajaran. Di rumah minta mak bapak, ini perjuangan ni. Mak bapak pun perlu berjuang. Ya? Perlu berjuang untuk mencapaikan anak-anak kita ini diberikan ilmu yang sebaik mungkin.
kecuali kita dah katakan inilah rezeki anak kita. Kita kata rezeki anak kita, tetapi rezeki kita semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah. Kita baca Al-Quran, kita yakin dengan Allah. Kita baca hadis, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya disebut, ya. Maknanya keyakinan yang kuat dengan Allah, insya-Allah, ya, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan yang perlu kita teruskan, ya, yang perlu ada visi dan misi kita. Kita perlu ada bagaimana kita nak berjuang. Kita ada strategi. Tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, perjuangannya lah menyusun strategi. Ini di sekolah ada peran strategi, ya, yang dibina oleh pengurusan. Bukan senang nak susun strategi. Kadang-kadang cikgu-cikgu tahu Allah, pengutua senang lah cakap, bukan Senayan, bukan tempat lain. Ini di Afrika atau di Australia atau di mana pun tak tahulah. Kita pun sobut, ya kan. Ya, sebab pengalaman duduk di kementerian, tuan-tuan, masuk tahun yang ke daripada 2014, yang ni 2021 dah ni. Nak balik ni 9 ni. Sebut dia lagi kan. Ya, balik selalu insya-Allah, ya. Tapi sekarang ni tak boleh balik. KP tak boleh balik, ya. Tengok dalam TV kan. Adalah bila kadang-kadang keluar dalam TV, ya. Topel lah rindu. Okey. Perjuangan strategik itu ada untuk perjuangan memertabat dan juga menjadikan sekolah berjaya, ya. Tidak ada seorang pengutua, pengurusan atau guru ingin menjadikan sekolah dia hancur, sekolah dia tidak berjaya dan sekolah dia tidak dikenali orang. Tak ada, ya. Tuan-tuan, apabila masuk menjadi seorang pentadbir, misi ini akan jadikan, aku nak sekolah aku hebat. Apabila sekolah hebat, perlu ada strategi, perlu ada perancangan strategi, ya. Yang inilah dibina oleh pengurusan dan ini dah diikut oleh guru dan anak-anak pelajar kita pun ikut. Apabila semuanya mengikuti, maka perjuangan kita menyusun strategik, insya-Allah akan berjaya, ya. Kemudian itu yang kedua. Saya tak panjang sebab saya rasa dimaklumkan tadi ada juga programnya. Kemudian yang ketiga, kita ada apabila hijrah dah sebut pengorbanan, kita ada perjuangan dan akhirnya saudara, perjuangan hijrah itu adalah persaudaraan. Ya. Hijrah itu persaudaraan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memupuk perpaduan penghijrahan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang berpindah daripada Makkah Mukarramah dengan orang Ansar yang berada di Madinatul Munawwarah. Bagaimana Nabi mempersaudarakan, sebab tuan-tuan, inilah visi dan misi di sekolah. Yang pertamanya masuk dalam sekolah, kita nak tahu bahawa semua ahli sekolah kita itu adalah ahli keluarga kita. Ya. Tak ada engkau, aku, esei, kau tak. Ya. Dalam sekolah, kena ada perpaduan untuk mencapai pengorbanan dan mencapaikan perjuangan untuk jadikan lengkap visi dan misi kita. Ya. Kalau tak ada persaudaraan, tak kira agama apa pun, kalau dia dalam satu warga sekolah ataupun warga tempatan, masyarakat, alumni dan sebagainya, dan mereka inilah satu dikatakan persaudaraan untuk membentuk satu kejayaan negara. Ya. Kalau tidak ada persepakatan, maka tidak ada kejayaan. Tuan-tuan, orang Melayu pandai, tuan-tuan, ya. Bulat air kerana pembetung. Ini nak katakan orang Melayu ni hebat dengan pepatah. Ya, orang lama-lama dulu, orang dulu lah, ya. Bulat air kerana pembentung. Kan? Bulat kata kerana muafakat. Ya. Makna kita dengan kata sepakat, dengan ada kata yang apa persetujuan adalah diakibat persepakatan kita yang perlukan persaudaraan. Ya. Tak ada dah. Dalam masa keadaan pandemik sekarang ni lagilah, tuan-tuan. Inilah perlu kita persepakatan untuk kita membantu di antara satu sama lain. Kita yakin dan percaya, ya, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita ataupun anak-anak didik kita, mereka ini tak semuanya yang boleh hidup dengan baik pada keadaan sekarang. Ada yang terkesan akibat pandemik. Tuan-tuan, kita tengok sekarang ini, ya, di mana saja tular video, tular macam-macam dalam media massa, dalam media sosial kita, media sosial, ya. Macam-macam berlaku. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai bunuh anak lepas campakkan anak daripada bangunan, kemudian dia ini dituntunkan pada kita sekarang ini, tuan-tuan, yang dulu tak pernah berlaku pun. Ya, dan dulu kita takkan tengok lagi. Kita tak tengok pun. Kadang sekarang ni, tuan-tuan, baru-baru ini ada satu keluarga mak bapaknya meninggal akibat COVID-19. 8 orang anak yatim. 8 orang anak yatim, 48 beradik ini yang tinggal, yang kecil-kecil. Ya.
Dan masa itulah ramai yang membantu. Tapi ada juga orang ambil kesempatan, difahamkan minggu lepas hampir dipecah masuk rumahnya oleh pencuri. Tuan-tuan, tengok keadaan sekarang. Ya, tak kira dah. Walaupun kita tahu ini anak yatim ni, tuan. Anak yatim memakan harta anak yatim, masalah guna anak. Semua ada disebut dalam Al-Quran kisah anak yatim ini, tuan-tuan. Ya. Tapi itu yang berlaku dalam keadaan terdesak masing-masing bagai untuk mencari kehidupan. Sebab itu kita perlu cakna untuk persaudaraan ini, ya, untuk persaudaraan ini kita tak kira, ya. Di mana saja inilah persaudaraan yang nak kita nak pupukkan ini untuk mencapai visi dan misi perjuangan di sekolah. Okey. Kemudian untuk mencapai pengorbanan perjuangan persaudaraannya juga mesti ada 3 juga. Tadi dah 3 ni 3 kata nak habis dah kata. Ada lagi. Boleh lagi kan? Boleh sikit lagi. Ada 3 perkara. Yang pertama yang kita nak apa? Yang pertama ialah kita mesti mengamalkan solat. Itu yang mesti. Ya. Nak mencapai pengorbanan, nak mencapai perjuangan, nak mencapai persaudaraan, solat jangan tinggal bagi yang beragama Islam. Solat macam mana keadaan sekalipun, kita mesti solat. Keadaan pandemik lagilah. Memanglah ustaz tak boleh solat di mana? Di rumah boleh. Ya. Tuan-tuan, akibat pandemik tahun lepas dan tahun ni tak pernah seumur hidup pun tuan imam tarawih ataupun imam solat sunnah Aidil Fitri dan Aidil Adha tangannya dicium apabila bersalaman. Sebut. Pernah tak? Tak ada. Kalau di surau tiba-tiba sembahyang tarawih datang seorang jemaah muslimah datang ke depan, oh imam salam cium tangan, ada? Tak ada. Tapi tahun lepas berlaku sebab solat tarawih di rumah, suami jadi imam, isteri cium tangan imam. Mana pernah berlaku? Tak pernah berlaku pun. Kalau berlaku di surau, pelik katakan. Tak pernah pun. Ya. Sembahyang raya. Ya, sembahyang raya. Tak pernah pun bersalaman imam kena peluk dengan perempuan. Mana pernah? Tak pernah pun. Nah, raya je kan. Tapi ini berlaku. Itu sebab berlakunya ada sebab ya. Berlaku solat dengan tinggal walau macam mana pun, ya. Solat tinggal. Cuma bila dalam solat ni, ya, jangan tinggal kalau boleh. Sedapat mungkin berjamaah. Ya, berjamaah. Tak kira lah di rumah. Dalam 5 waktu solat tu tuan-tuan, tekadkan pada diri kita, ya, tekadkan pada diri kita, satu waktu kita wajibkan solat berjamaah. Satu waktu wajibkan solat berjamaah. Di macam mana pun carilah waktu. Sesibuk mana kita pun carilah satu waktu untuk berjamaah. Insya-Allah berjamaah walaupun satu waktu ini akan membolehkan kebahagiaan bagi kita. Rasa tuan-tuan. Apatah lagi kita berjamaah 5 waktu. Dalam keadaan pandemik ini, jemaah 5 waktu. Ya, tak kira lah. Berjemaah kalau kalau tak ada orang lelaki, perempuannya lah. Ibu, mak ataupun mak jadi imam. Ya, pada anak-anak. Ya, anak-anak yang perempuan. Ataupun kalau ada suami, ada anak pun yang besar yang boleh jadi imam, jadikan imam. InsyaAllah. Itu yang pertama solat. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah baca Quran. Baca Quran. Jangan tinggal dalam satu hari. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim, cukup. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim. Tak kata. Bukan. Sesiyo kojol satu bukan. Dah baca ayat Quran. Paling tidaknya kalau tuan-tuan tengok bagaimana dikatakan dalam ahli Quran katakan, ya, untuk baca Quran ni kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, paling tidaknya untuk dijadikan kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah 100 ayat sehari. Tuan-tuan, saya bagi kaedah untuk baca 100 ayat sehari, senang, ya. Kadang-kadang kita rasa susah, tak mudah. Tuan-tuan, setiap hari amalkan. Cuba kita tuan-tuan amalkan, saya pun amalkan. Kita sama-sama beramalkan. Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan baca ayat surah Kahfi ayat 100 hingga 110. Itu dah 20 ayat. Settle. 20 ayat. Kemudian baca surah Al-Waqi'ah ada 94 ayat. Dia kecil je. Dia pendek-pendek je. Surah Al-Waqi'ah ni insya-Allah 8 minit boleh habis. Dah 100 lebih kan? Ya, 116. Okey, settle. Ya. Kemudian sebelum tidur ataupun selepas isyak amalkan baca surah Al-Mulk.
Sekarang ni lagilah dengan anak beranak dengan baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ada 3. Jadi satu hari kalau kita baca itu saja, selain daripada baca ayat-ayat Quran dalam selepas solat setiap waktu dan sebagainya, itu tambahan bonus itu. Itu sama-sama. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, doa. Ya. Doa, minta dengan Allah. Ya, minta dengan Allah. Bila masanya banyak tempat yang Allah makbulkan doanya. Hari Jumaat, hari kita berpuasa Isnin Khamis, selepas sujud yang terakhir, dengan syarat dalam solat ini, kalau dalam solat kita jangan baca doa dalam bahasa Melayu, baca dalam bahasa Arab. Kalau tak, baca dalam hati. Ya. Ustaz, saya tak reti bahasa Arab, tak apa, bacalah dalam bahasa Melayu. Cakap ni 90, ya Allah, esei nak apa nak sebut lagi kan, esei nak diluaskan rezeki, jangan murahkan rezeki tuan-tuan, diluaskan rezeki, rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Kalau kalau kita katakan murah rezeki, sepatutnya kita dapat BMW tapi dapat kancil je, contoh ya, bukan nak kata tidak ya. Kalau diluaskan rezeki mungkin dapat Mercedes, mungkin dapat BMW kan. Jadi jangan dimurahkan, kita diluaskan rezeki ya, rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Minta dengan Allah, minta dan mengadu dengan Allah. Yang pertama kita nak adu dengan Allah, jangan ngadu dengan Facebook. Ini ada masalah. Hari ini saya menghadapi masalah kekurangan macam-macam lah. Kita letak dalam Facebook, up status, orang pun komen kan. Ngadu dengan Allah SWT terlebih dahulu, barulah lepas tu letak dalam Facebook ke Twitter ke IG ke atau pulang. Tapi nak pertama kita mengadu dengan Allah SWT, dengan berdoa dengan Allah, minta dengan ya. Banyak tempat-tempat yang dikatakan yang Allah makbulkan doa kita tuan-tuan. Ya, boleh Allah makbulkan dengan syaratnya yang pastinya, sebab itu dikatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata minta dengan aku, jangan minta dengan yang lain, dan jangan tak minta. Allah marah kalau kita tak minta. Kita minta ya. Nak pergi turun kerja, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya-Allah kita tawakal dengan Allah, kita dijauhkan daripada COVID-19, dijauhi dengan jangkitan dengan mengamalkan SOP ya. Walaupun kita dah dudus, jangan nak kita kebal, tak pakai mask, tak kita pakai untuk kita berusaha. Semuanya itu usaha ya. Kemudian kita susuli dengan doa pada Allah. Kita minta dengan Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma asrif 'anna minal bala wal waba wal marad dan sebagainya. Banyak doa yang kita boleh baca ya. Cuma apabila sembahyang di rumah ya, para asatizah tak apa, ustazah ni pandai bahasa Arab, yang lain ni cikgu-cikgu ni, ibu-ibu ni kena hati-hati suami baca doa ya. Kena hati-hati, terutama suami yang ustaz ataupun suami yang pandai bahasa Arab. Dia bimbangnya baca doa yang lain ya. Dia baca doa lain, isteri amin. Apabila terjadi, bang kenapa kahwin dua? Bukankah awak aminkan doa saya? Kata, nak kata apa? Ya. Dah amin dah belakang kan, makbul doa, maka itu jadi hati-hati. Itu berhati-hati itu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan pengetua PDP alumni, PDP PIBG, dan juga para asatizah dan guru-guru dan tuan-tuan warga SMK Fedah Seri Senayan, sekadar itu saja pada pagi ini. InsyaAllah ya 8.50 seperti mana dijanjikan ya. Sedikit perkongsian yang paling penting ialah kalau kita nak berjayakan visi dan misi pada tahun baru, ada 3 perkara. Kita perlu pengorbanan, kita perlu perjuangan, dan kita kukuhkan persaudaraan. Kadang-kadang orang nampak remeh dalam persaudaraan, tapi disebut dalam lagu itu nak menyatakan bahawa Allah berada, hijrah itu membentukkan perpaduan persaudaraan bagi menjadikan kita mencapai visi dan misi kita. Dan ingat 3, jangan tinggal solat, jangan tinggal baca Quran, dan jangan lupa kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian menjemput saya. InsyaAllah di lain ketika, di lain masa kita berjumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula pada pengurusi. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir atas pimpinan bacaan Yasin dan penyampaian tazkirah sebentar tadi. Okey, majlis juga mengalu-alukan kedatangan Encik Abdul Rahman bin Muhammad Amin, pengerusi Masjid Karya Sendayan yang bersama-sama kita pada pagi ini.
Okay. Sebab kata Ustaz, 3 visi dan misi yang perlu kita ada dalam diri kita. Perjuangan, pengorbanan dan juga persaudaraan. Okay, hijrah itu ialah satu perjuangan. Perlu kepada pengorbanan dan nak memupuk kepada persaudaraan. Okay, sebagai langkah permulaan, kita perbaiki dulu kelemahan kecil yang ada dalam diri kita sebelum melihat kepada perkara yang lebih besar. Okay, penghijrahan perlu berlangsung secara beransur-ansur dalam membiasakan diri melakukan kebaikan kerana lama-kelamaan pasti ia akan berhasil. Okay, oleh itu, saya tak sambung lagu Ustaz oleh itu mari kita okay. Oleh itu marilah kita tingkatkan keimanan dan tekad berubah menjadi lebih baik dalam segala hal kerana ia sangat dituntut dalam Islam. Jangan pula kita berubah kerana disebabkan oleh orang lain. Okay, setiap apa yang kita amalkan perlu dilakukan dengan ikhlas demi kebaikan diri kita sendiri. Okay, ayuh kita semua berhijrah, mulakan hijrah daripada sekarang. Okay, seterusnya majlis menjemput Dr. Salim bin Hassan, pengerusi alumni SMK Felda Seri Sendayan bagi menyampaikan ucapan penghargaan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang dihormati Ustaz Muhammad Zahri, Ketua Penolong Penarah Unit Kerohanian dan Kepimpinan Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai, Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Orang Pilah apa Ingat tadi Ustaz nak nyanyi lagu Jambatan Borsi ke apa? Itu next kuliah boleh. Ada kuliah. Okay. Yang dihormati Cikgu Syafi'i Haji Mano, Pengetua Sekolah Menengah Kepantapan Senayan, YDP PIBG Cik Muhammad Ridwan Ghazali, Cik Abdul Rahman Ma'amin, Pengurusi Masjid Karya Senayan, guru-guru, ahli-ahli alumni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Jadi pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dapat bersyukur secara dalam talian jauh Ustaz datang ni daripada Putrajaya, boleh rentas negeri. Dan kita juga bersyukur kerana majlis bacaan Yasin dan tazkirah telah dapat dilaksanakan dengan jaya. Jadi saya bagi pihak alumni ingin merakamkan tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz. Saya kata memang tak cukup waktu yang diberikan untuk tazkirah sebab tadi baru nak masuk gear 2 katanya. Gear 1 dia layout 3 komponen utama dalam hijrah tu. Jadi saya dapat gariskan pengorbanan, perjuangan dan persaudaraan. Jadi bagi pihak alumni pada saya poin utama Ustaz adalah untuk sekolah dan juga kaki tangan sekolah. Tetapi dalam konteks persaudaraan tu saya terasa macam secara bagi umat Islam kita ni memang bersaudara, tetapi untuk menjayakan sekolah perlu ada persaudaraan antara komuniti dengan sekolah. Jadi bagi pihak alumni kami mengulurkan tangan untuk menjalin persaudaraan secara hakikinya, secara jujurnya kerana Allah Ta'ala. Itu komitmen saya lah bagi pihak alumni yang solat Al-Quran Kahfi tadi itu sama-sama kita amalkan untuk kebaikan masing-masing. Itu yang keduanya, terima kasih kepada Tuan Pengetua Syafi'i Haji Mano yang telah mengulurkan tangan untuk menjalin persaudaraan dengan alumni. Jadi ini merupakan program pertama yang diadakan secara pertama dengan alumni, dan program ini adalah tawaran daripada pengetua sendiri kepada saya selaku alumni. Jadi pada saya menyatakan kepada beliau ini seperti pucuk di kita bulan mendatang, sebab kita memang telah berniat berhasrat untuk membantu sekolah di mana yang sesuai. Jadi selain kita merangka program, sebaiknya sekolah merangka program dan invite kita alumni dan satu yang lain di mana yang sesuai, di mana yang perlu. Jadi kita membantu sekolah untuk mencapai matlamat. Jadi
Ini kerjasama yang awal dan saya percayalah ada lagi kerjasama yang lebih baik selepas ini untuk kepentingan sekolah dan anak didik. Oh ya, saya terlupa. Tadi ada kawan ahli alumni Abdul Aswad, dia ada invite pengarah pendidikan Tuan Najib Makfiah, tapi dia tak dapat datang, ada program di Bukit Kiara. Cuma dia mengirimkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli yang menyertai program ini. Jadi kalau datang kelang kabut juga protokol lah cikgu. Jadi bila jemputan online ni dia jadi macam tu lah kan, ada ahli excited sebab Aswad ni dia punya classmate dia waktu dia sekolah Senayan dulu. Jadi dia invite secara personal dan tadi dia sampaikan kepada saya lah. Kata yang saya juga mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli alumni yang sudi join, terutamanya AJK alumni yang dapat join bersama, dan ahli-ahli alumni juga. Apa yang saya harapkan, satu penghayatan dari kita semua untuk sama-sama mengakui bahawa sekolah menengah Bangsa Alfredah Senayan ini adalah sekolah kita. Kita tidak minta duit dan kita tidak minta harta yang banyak, tetapi cukup sekadar detikkan lintasan hati dan kita mengaku sekolah ini adalah sekolah kita. Dan telah sampai masanya untuk kita menyumbang kembali sekadar kemampuan kita. Bukan kita nak bergolak bergadai, sekadar kemampuan kita. Yang penting adalah kita ada hajat, ada niat untuk bersama dengan sekolah. Cukup. Itu je. Selebihnya kalau ada lebihan rezeki, tidak ada salahnya untuk kita kongsi bersama untuk memajukan program. Jadi saya rasa setakat itu dulu ucapan ringkas daripada saya. Saya pun sebenarnya 9 ni ada exam student ni, Viva. Jadi saya usaha juga untuk bersama dengan program ini. Dan saya doakan supaya agar majlis ini akan berjalan lancar dan kita akan dapat menjalin kerjasama yang terbaiknya selepas ini dengan pihak sekolah dan juga pihak-pihak lain seperti PIBG dan juga Tariah Masjid. Jadi dengan kerjasama seperti ini, saya percaya macam Ustaz cakap tadi, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kena muafakat. Jadi marilah kita bersama-sama bermuafakat untuk memajukan sekolah sempurna mahal ijrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada Masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Salim bin Hassan atas ucapan yang disampaikan. Diharapkan kerjasama yang baik ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Okey, majlis kita diteruskan lagi dengan menjemput Tuan Pengetua Cikgu Syafi'i bin Haji Muhammad Nur untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan Cikgu. Terima kasih Ustazah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah wa la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri Basir daripada BPI, sahabat saya, abang saya Dr. Salim Hassan, Komisi Alumni, sahabat saya Tuan Muhammad Ridwan, Wajib PIBG, sahabat saya saudara Muhammad Abdul Rahman Muhammad Amin, untuk sama semua yang terkuasa alumni PIBG, masjid yang turut hadir, tuan-tuan, para ibu bapa yang saya muliakan, rakan-rakan guru, AKP, anak anda, putera dan puteri yang saya kasihi. Alhamdulillah Ustaz, kesempatan pada hari ini, dalam minggu ini adalah agenda kedua sekolah. Pada malam-malam ini tadi kita mendatangkan orang daripada SMA Asaidiyah Khatijah Marlimau Jasin. Jauh, kita dah mula sekarang ni, dah mula melangkah ke badan ni. Tuan awak tak boleh melintih, kita melintih kalau maya. Logis sikit lah. Sebab sesuai dengan Ustaz sebut tadi. Sebab saya budak bongek ni macam tu. Jadi memang konon Ustaz macam tahu pula saya budak bongek tersebut.
Gompong Ustaz IC dia bongeng. Ya. Jadi bongeng itu masuklah gompong semua spontan. Ya. Jadi saya hanya ingin memantapkan sedikitlah urusan sebagai tanda ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuai dengan manhaj Rabbani Ummah Quality, kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini sama dengan seritan-seritan perkara yang lain. Walaupun kita akan berhijrah dan sepatutnya kita berhijrah, seperti mana yang pengacara sebut tadi, kita sepatutnya lebih baik hari ini pada semalam dan insya-Allah kita akan lebih baik pada hari ini. Kerana kita tahu semalam telah berlalu, hari ini adalah waktu untuk kita berubah dan esok yang belum pasti. Dunia ini ada 3 hari saja. Semalam, hari ini dan esok. Jadi mari kita saling ingat-mengingati. Sesungguhnya manusia tidak mengingat-mengingati antara sama lainnya adalah seluruh orang-orang yang dalam kerugian. Setiap waktu, setiap ruang yang kita ada masa, walaupun kita bercakap dengan seorang cleaners, kita akan bercakap, Akak ini dah 8 pagi. Akak jangan lupa SOP cuci tangan. Apa pun sedikit pun kita tinggalkan pesanan. Walaupun kita lalu dekat tol, apa khabar hari ni Kak? Budak-budak rumah sihat ke? Alhamdulillah, insyaAllah. Kita doakan dan kita jangan lupa mendoakan. Jadi hari ini, saya mulakan mukadimah saya untuk mendoakan dahulu. Saudara-saudara saya dalam kalangan guru-guru khususnya dan keluarga besar, keluarga sahabat saudara sayang yang ada sedikit terkesan dalam pandemik ini. Antaranya Al-Fadhil Ustaz Sahya sendiri kita, strategi kita. Semoga Ustaz Sahya diberikan kesihatan. Orang yang beri kuat di belakang ni, Ustaz Amri, selain pada Ustaz Raida, ialah Ustaz Sahya, Ustaz Nurhayati dan Ustazah Umi Haibah. Tetapi ramai lagi yang sama-sama mendukung pelaksanaan program hari ini. Ya, jazakallah atas pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga nak merakamkan dan mendoa kepada Allah SWT supaya Cikgu Nani dan keluarganya segera sembuh daripada pandemik ini. Ustazah Samsiah juga, kemudian AKP Ralifah kita juga, dan juga rakan-rakan yang lain yang memang ada keluarganya yang sedang sakit seperti Cikgu Kasiah, Puan Zana dan yang lain yang tak sempat disebutkan. Kita berharap dengan doa-doa ini, kita tahu doa mana yang Allah akan makbulkan. Kita percaya, insya-Allah. Seperti yang Ustaz cakap tadi, berdoalah kita. Orang-orang yang tak nak berdoa ni orang yang sombong. Tuhan itu tak suka. Jadi kita berdoalah. Ya, insya-Allah. Jadi dalam kita melangkah untuk hijrah ini, kita jangan lupa, jangan pula dia dikendong kefikiran. Dan dikejar tak dapat, dikendong kefikiran. Kita lihat, dalam keadaan masa kini, kalau kita tak berpesan-pesan, budaya kita semakin berubah. Dalam hijab yang terlindung dengan perhubungan yang sekadar-sekadar maya ini, kita lihat dalam media, anak-anak kita semakin kurang ajar. Anak-anak kita semakin tidak beradab. Mereka lepas cakap, lepas tingkah laku. Ini yang kita bimbangkan. Kita beria-ria untuk berubah, tetapi kita lupa melihat pendidikan ini lebih tuntas lagi. Jadi sama-samalah kita melihat bahawa peradaban diseret bersama, dibendung bersama, dibawa. Sebab itulah kita, bila kita nak bermukadimah dalam berkomunikasi, sama ada bertemu mata dengan mata ataupun sekadar lisan, maka kita bertanya khabar dulu. Assalamualaikum, apa khabar? Kita doakan akhir ini. Dan jangan kita terus segah je, "Oi, kat mana ni?" Kalau tak ada kerja lain, memotol lagi kita. Jangan satu buku, jangan satu buku. Dalam keadaan hijab tertutup ini, kita satu buku kecil aja orang. Dan jaga, kita nak melindungi jiwa-jiwa ni, silaturahim yang Ustaz sebut tadi, bagilah cara dia. Kita kena menukarkan cara kita menukar cara kita berkomunikasi. Dulu kita belajar komunikasi, kita pakai permulaan, pengembangan dan penutupan. Sekarang tak. Kena ada masuk lagi isi hati dalam kita pengurusan itu. Kena ada jiwa. Jadi kita akan jadi orang yang tidak mempunyai pikiran. Kita tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Baik itu kadang-kadang kita lupa tanya khabar sebagainya. Orang-orang yang dalam kes kematian ini kita tahu demi kepentingan untuk siapa kerja kita. Kita lupa orang sedang betul-betul tanya khabar. Beri salam tu. Ini perkara ni harus diingat untuk diri sendirilah. Untuk saya sendirilah Ustaz ya. Kadang-kadang yang saya pun lupa. Maklumlah, Melayu mudah lupa. Dan lebih baik mak saya ada campur jauh sikit, jadi kurang lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak bercerita panjang masa sudah time. Jadi saya dalam kesempatan ini nak ucapkan sangat-sangat terima kasih jazakallah. Syukur kepada Allah SWT. Ya. Kerana Ustaz dapat sama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan kita akan terus istiqamah untuk melaksanakan program-program yang pada setiap minggu insya-Allah. Ya, dengan sokongan rakan-rakan keluarga besar SMK Firdaus Senayan, termasuk alumni, termasuk sahabat saya daripada masjid yang tak putih-putih membantu saya, Cik Rahman, termasuk WDP saya Tuan Muhammad Ridwan yang membantu saya. Semua ni menjadikan asbab untuk mencapai kesemerlangan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Salim dan rakan alumni. Tangan dihulur, tangan disambut. Alhamdulillah, kita akan teruskan. Terima kasih banyak sebenarnya semangat-semangat alumni ni. Ada yang secara langsung atau tidak langsung. Namun begitu saya berharap alumni akan bersatu di bawah alumni, di bawah pimpinan Dr. Salim. Dan saya telah menegaskan kepada guru saya, kita akan terus
berkolaborasi dengan alumni. Tadi saya, alumni ini ibarat kalau bangunan baru saya ini 4 tingkat, dia ada 8 tingkat di belakang bangunan. Jaringan keliling sekolah ini adalah alumni. Ya, tahu-tahu Dr. Salim ni macam abang kawasan lah Ustaz Namri. Saya kalau masuk tak bersalam, keluar tak bertabik, sakit lah saya. Jadi kalau kuat itulah kadang-kadang kita datang nampak muka, koi nampak belakang. Kacau ke tidak, kata amal kemudian semua adab belakang. Adab, ini benda-benda ni orang dah lupa kadang-kadang. Yalah, jadi kita kena ingat, datang nampak muka, koi nampak belakang, masuk bersalam, keluar bertabik. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya juga ingin merakamkan terima kasih dan tidak terhingga kepada rakan-rakan guru, khususnya daripada bidang kemanusiaan bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Syahya, kepada rakan-rakan pendidikan agama Islam, Saudara Aedah, biasa saya 2 minggu, itu boleh tak saya? Hormat akal saya, Maizal, saya ni sabar lah, saya jawab, biasa je, tapi saya hormat. Orang nak berkojo ni kita mesti sokong. Jangan kita salah nak berkojo. Saya selalu pasal dia ada kita salah masuk kita berkojo. Jangan kita takut kita salah langsung tak berkojo. Ini satu kojo juga. Weh nama tuan. Macam-macam lah perangai kan. Jadi kita berharap perkara ini akan terus menjadi satu aspirasi dan motivasi kepada kita semua lah. InsyaAllah bertolong-tolonglah kamu ke jalan kebaikan. Ya, bukan saja program agama Islam Quran ini didukung oleh guru pendidikan agama Islam, tapi kita bertanggungjawab. Semua sekali bertanggungjawab. Kemenjadian anak-anak kita, kemaslahatan ummah kita bukan tanggungjawab hanya persatuan mana-mana ustaz sahaja, tetapi tanggungjawab kita bersama. Kecil atau besar jawatan itu bukan ukurannya, semua kerana kedudukan kita yang paling baik adalah kedudukan di Allah, iaitu takwa. Saya merekamkan juga terima kasih juga kepada semua rakan-rakan bahagian teknikal yang belakang sana yang membantu, ya, dan paling kuat sekali rakan-rakan pengurusan saya, seperti tangan segenggam, walaupun jari tak sama panjang, tetapi padu dan kuat. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sekali keseluruhannya yang mendengar, yang melihat rakaman sebentar nanti kita panjangkan rakaman di pergerakan yang tak sama. Semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga diberikan keberkatan oleh Allah, diberikan keampunan, dan sama-sama kita menjadikan asbab kecemerlangan untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, dan supaya kecemerlangan juga kepada semua masyarakat yang terkendali dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua di atas peringatan dan nasihat yang sangat berkesan sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini atas kesudian beliau meluangkan masa bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Persatuan Alumni SMK Felda Seri Sendayan, juga kepada Barisan Jawatankuasa PIBG, Pengerusi Masjid Korea Sendayan dan para hadirin sekalian atas komitmen yang diberikan selama ini. Semoga segala amalan kita, pengorbanan kita dicatatkan pahala berpanjangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan saya sendiri. Untuk itu kita sudahi majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.